Boleh. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu di Masjid Asy-Syarif yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga pertemuan ini dapat menambahkan manfaat pada agama kita, menambahkan keimanan kita dan keilmuan kita, dan menjadikan hidup kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni saya nak bagi satu tajuk yang agak berbeza daripada tajuk-tajuk ceramah yang lain. Tajuknya The Untold Story about the Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu bahagian yang cerita tentang Nabi ini yang kita jarang-jarang dengar. Mungkin ada yang pernah dengar tapi dia macam tak detail. Malam ni saya nak bagi yang detailnya dan tuan-tuan boleh. Tapi itulah saya tengok tuan-tuan ni datang pro semua lah. Memang pro tuan-tuan ni, pendengar yang pro. Pensel tak bawa, pen tak bawa, kertas pun tak bawa. Memang pro. Gamaknya dengar sekali ingat kot. Tu syok tu. Tuk guru nak datang ni study tak sangka sampai pecah kepala. Anak murid relax. Bukan orang Simpang Tiga Gombak ni, orang Zimbabwe. Ilmu ini kata Nabi kasaid atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ribatuhu al-kitabah. Kita cari ilmu ni macam kita memburu binatang. Bila dah dapat, apa kita buat? Dah dapat tangkap binatang ni, apa kita buat? Kena ikat. Kalau tidak sekarang dia lari. Tak kiralah nak tangkap burung ke, nak tangkap rusa ke, nak tangkap kijang ke. Maka yang mengikat ilmu itu adalah catatan. Jadi tuan-tuan ingat, lain kali datang belajar, bawa lah sikit kertas, buku kecil tu, notebook kecil tu. Ataupun kalau ada handphone, gunakan handphone. Dalam handphone tu ada notebook. Buka notebook tu, catat sikit apa yang diberikan dalam kuliah. Paling kurang tajuk kuliah malam ni, paling kurang. Barulah kita dapat ambil manfaat daripada pertemuan kita. Jangan kita
macam mana otak kita hebat pun tuan-tuan, kita bila bersembang sekarang keluar je dari masjid ni, lupa dah apa ustaz cerita. Jadi kita tak nak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu bukan orang belajar, itu orang mari bersantai di masjid. Mari masjid ni pun boleh santai juga tuan-tuan, memang boleh santai. Hampir berapa masjid saja, tak ada kerja apa, duduk di rumah, aku pergi masjid. Dengar pilah aku ustaz nak cerita apa malam ni. Jadi macam santai je lah. Macam walk in the park, jalan masuk dalam taman, tengok bunga, tengok pokok, balik. Jadi manfaatnya kurang. Kita mari belajar ni, pertama kita nak buang jahil. Sebab selama hari ni kita ni tak reti. Bila ustaz cerita sesuatu, bukan mesti mana ustaz tu lebih hebat daripada kita, dah. Bukan saya kata orang yang mengajar di meja ni, semua ustaz-ustaz, para asatizah yang mengajar di meja ni lebih hebat daripada tuan-tuan, dah. Bukan begitu maksud dia. Saya mungkin lebih jahil daripada tuan-tuan. Tapi dari satu sudut, mungkin bila saya bincangkan satu topik, tentulah saya akan study dulu. Sekurang-kurangnya benda yang saya study itu tuan-tuan tak pernah tengok. Jadi itu kita nak ambil sudut pandang yang tak pernah disentuh dalam mana-mana kuliah. Kita nak ambil yang tu. Mahal lah benda tu, sebab bukan senang, bukan semua orang boleh hurai dari sudut pandang yang berkenaan. Baik tuan-tuan, bapa-bapa, ibu. Rasulullah SAW kita tahu lahir 12 Rabiul Awal. Itu kita muttafaqun alaih. Tak ada siapa yang boleh petikai dan tak ada siapa yang mempertikaikannya, dan semua orang bersetuju, termasuk sejarawan. They agree about the date and the day that the Prophet Muhammad had been born on the 12th Rabiul Awal, the third month of the Hijrah calendar, the year of elephant, tahun gajah. Lahir sebelum subuh, waktu hari sebelum subuh, hari Ahad, subuh Isnin. Bila Nabi lahir pada subuh Isnin, kenapa Allah pilih hari Isnin? Why did Allah pick the Monday as the day of the Prophet's birth? Bolehkah aku cakap orang putih ni? Hampa faham kan? Faham kan? Ni pensyarah UIA banyak kot ni takkan tak faham. Tak faham lekeh, orang KL pula tu. Tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu, sebab sebelum ini orang Kristian mengagungkan hari apa? Hari apa? Hari Ahad. Datang Islam, dia nak batalkan pengagungan itu. Sebab dia berkata Jesus, Nabi Isa tu lahir hari Ahad, 25 Disember. Tahun kosong lah. Sebab Nabi Isa ni pemula pada tahun Masihi, tahun kosong. Mana 2017 ni 2017 tahun selepas kelahiran Nabi Isa. Kita pula kalender hijrah 1439 tahun selepas Nabi SAW itu hijrah, bukan tarikh dia lahir, tarikh Nabi hijrah ke Madinah. So the calendar begins at the age of umur berapa Nabi hijrah? 50 tahun, iaitu selepas 10 tahun Nabi Muhammad itu dibangkitkan menjadi Rasul. Umur Nabi masa mula-mula dibangkitkan sebagai Nabi adalah 40 tahun. 10 years after that baru ada tahun pertama, tahun hijrah, baru bermula waktu hijrahnya. Jadi sekitar 1439 kena campur dengan 50 tahun umur Nabi ketika itu, bermakna umat Muhammad ini wujud sejak mana Nabi Muhammad itu dilahirkan. Kalau nak ikut tarikh lahir Nabi 1439 campur 50, bermakna 1490 tahun atau 89 tahun.
Kita dengan Nabi ni 1489 tahun dah. To be exact. Itu kiraan yang tepatnya. Tapi sebab kita tak ambil tarikh lahir Nabi itu sebagai permulaan tamadun kita, maka kita ambil daripada hijrah, maka ditolak 50 tahun, jadi 1439 tahun. Tuan-tuan, bapak-bapak dan ibu yang dah sekalian, lahir hari Isnin. Saya tanya mak saya, arwah mak saya lah. Mak saya pun baru je meninggal, Allah yarhamnya, pada 17 Ramadan, 17 Ramadan, malam nuzul Quran, pada hari bulan puasa yang lepas, sebelum raya yang lepas ni. Mana tahun sudah ni lah, tahun lepas. Tanya mak, saya lahir hari apa? Mak kata, kamu tu lahir subuh Ahad, pagi Isnin. Maknanya sebelum subuh Isnin. Wah, cantik, saya kata. Sama dengan kelahiran Rasulullah SAW. Nabi wafat pun 12 Rabiul Awal, hari Isnin juga. Kenapa Allah pilih hari Isnin? Wallahu a'lam. Saya pun tak boleh nak teka kenapa. Saya pun berdoa pada Allah, ya Allah, oleh kerana Nabi dilahirkan pada hari Isnin, aku pun kau lahirkan pada hari Isnin, maka aku juga nak minta macam mana Nabi diwafatkan pada hari Isnin, saya nak minta pada Allah, Allah wafatkan saya pada hari, Allah matikan saya pada hari Isnin, insya-Allah. Cuma bukan Isnin depan. Bagi jauh sikit lah, kan? Sebab tak ready lagi, belum ready lagi ni. Dan saya nak cerita kat tuan-tuan satu benda yang pelik berlaku kat saya baru ni. Tuan-tuan nak dengar? Kisah benar ni, nak dengar? Saya nak ceramah lama sikit malam ni, boleh? Boleh, pukul 4 pagi boleh? Tuan-tuan tunggulah, saya nak balik. Bapak-bapak dan ibu, itulah dia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan sebagai manusia biasa, tapi penuh dengan tanda-tanda kenabian. Nabi ni bukan sebarang orang. Dia manusia macam kita, tetapi tanda kenabiannya dari kecil lagi sudah ada. Nabi dalam keadaan dia dilahirkan itu, dia kemudiannya disusukan oleh ibu susu dia. Kemudian, disusukan oleh ibu kandung dia. Lepas tu, lepas dia besar sikit, diberi kepada ibu susu yang pertama. Namanya apa? Suwaibah Al-Aslami. Itu ibu susu yang pertama. Ibu susu kedua barulah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Umur 2 tahun Nabi dipulangkan balik kepada mak dia. Mak Nabi bela balik. Kemudian sampai umur 6 tahun. Ni yang berlaku sesuatu dekat mak Nabi. Mak Nabi kemudiannya meninggal pada usia Nabi 6 tahun. Maka jadilah Nabi itu anak yatim piatu. Bila mak Nabi wafat, tak ada siapa nak bela. Maka Abdul Muttalib, datuk Nabi, kata tak apa, aku bela cucu aku. Selalunya macam itulah budaya Arab. Kalau bapak pada budak tu adalah anak lelaki, maka bila meninggal dia mak dengan ayah budak tu, datuk sebelah lelaki akan ambil alih untuk bela. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi daripada 6 tahun duduk dengan datuk dia. Datuk dia ni kaya, orang senang. Dia penghulu segala Arab Quraisy, bahkan penghulu kepada Bani Hashim, bangsawan Mekah yang sangat dikenali dan dihormati kerana sifat tegas, adil dan jujur. Keluarga dia pun memang geng jujur, memang geng tak cakap bohong. Kalau dia tahu, dia khabar dia tahu. Dia tak tahu, dia khabar dia tak tahu. Ini
datuk Nabi. Ayah Nabi pun sama, Abdullah almarhumnya, tak cakap bohong. Kita lah ni buka mulut je, nganga je mulut, bohong terus. Tu kita ni, lah ni. Bohong ni jadi satu mainan, tuan-tuan. Tambah-tambah puak hak yang ada bendera warna oranye, tuan-tuan. La ilaha illallah. Pembohong bagi dua. Tapi yang syoknya orang suka dengar, tu yang syok. Dan tuan-tuan pun kadang-kadang dengar, percaya, tu yang syok, percaya. Lepas tu saya nak pesan lah, jangan percaya apa-apa ni, tuan-tuan. Apa-apa hak game bendera oranye ni, jangan percaya. Baik, balik kita tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah di umur 8 tahun satu hari, Tok Wan dia kata dekat dia, wahai Muhammad, kamu siap-siaplah, aku nak bawa kamu ke Syam. Syam ni di mana? Utara Mekah. Dia bukan negeri Arab, dia di luar batasan negara Arab. Dia terletak di satu bumi yang dipanggil bumi Syam, di bawah kerajaan Konstantinopel atau pemerintahan Rom Timur, Byzantine Timur. Raja yang perintah Konstantinopel masa itu ialah Raja Konstantin, yang ditewaskan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang kemudiannya memusnahkan Konstantin yang ketiga. Tuan dia masa zaman Nabi itu Konstantin I. Mana agama Kristian tersebar luas di Syam. Syam kalau kita tengok dalam peta moden, kita ada 3-4 negara, bahkan 5. Nombor 1 Palestin, nombor 2 Syria, nombor 3 Lebanon, nombor 4 Jordan, nombor 5 sebahagian daripada Iraq adalah dipanggil bumi Syam. Sekarang semua tempat ni sedang bergolak. Syria baik, Lebanon baik, Palestin memang tempat bergolak dah. Dan sekarang ni sampai ke Iraq, cuma yang tak bergolak satu negara je, negara kecil yang dipanggil Jordan. Jordan ni sebenarnya ada sejarah dia. Dia adalah dulu dipanggil sebagai Palestin Timur atau the Eastern Palestine. Tebing Timur dipanggil, tebing Timur. Sebab tu kita ada West Bank. West Bank ni ialah tebing barat. Jadi Sungai Jordan lah yang membelah bumi Palestin, yang membahagikan kepada dua bahagian Palestin itu, Palestin Timur di sebelah Jordan yang sekarang jadi negara Jordan, dan Palestin Barat di sebelah Palestin sekarang yang sekarang dikuasai oleh Yahudi, iaitulah di antaranya Baitul Maqdis. Sekejap lagi saya akan masuk bab Baitul Maqdis. Dia nak pergi ke situ tapi slow-slow, pelan-pelan. Saya elaborate satu-satu dulu. Bumi Syam ni dari Mekah jauh, 3,000 km. Kalau Damsyik ke Mekah 3,000 km. Kalau Palestin, Baitul Maqdis 2,631 km. Masa tu tak ada kereta laju, masa tu pergi naik unta turbo. Unta ni tuan-tuan, dia berjalan, dia slow. Satu, yang keduanya dia heavy duty. Boleh bawa barang banyak. Kargo dia besar sebab dia pun kuat unta ni, dan dia sabar. Perangai unta ni macam Arab lah, dia sabar sungguh. Dia boleh berjalan di padang pasir tanpa minum selama 2 bulan. Tu dia 2 bulan tak minum air. Dan unta ni tidak berpeluh, dia hanya kencing saja. Ayak yang keluar tu hanya ayak kencing. Itu pun ayak kencing dia kalau turun, kalau keluar, dia sangat-sangat pekat. Sebab tu dia ada nilai perubatan. Kita boleh guna ayak kencing unta untuk berubat. Ada kisah dia.
Balik cerita tadi. Keluarlah Nabi dan juga rombongan perdagangan datuk dia Abdul Muttalib sebanyak 60 ekor unta dan 40 orang pembantu konvoi. Kafilah, dipanggil Arab panggil kafilah, berjalanlah tengah padang pasir daripada Mekah ke Palestin dan ke Damsyik di utara, di Syam. Pi saja sebulan, balik pula sebulan. Tu dia zaman tu. Sebab unta dia malam tak boleh jalan. Macam waktu malam macam ni, maghrib dia berhenti. Dia tak boleh jalan lagi sebab dia tak nampak. Sebab dia rabun malam. Unta rabun malam. Yang kedua, unta tak ada lampu depan. Sebab tu dia tak boleh jalan. Kalau dia jalan, dia langgar pokok korma. Tu dia. Jadi sebab tu main waktu maghrib dia berhenti. Jadi lagi lambatlah. Pi saja sebulan, balik pula sebulan. Jarak lebih kurang 3,000 km. Maka berjalanlah Nabi dengan sabaknya. Tiap-tiap main waktu maghrib, masuk waktu malam, dia berhenti. Masuk hari yang ke-20. Daripada Mekah ke sempadan Syam ni pun sudah jauh. Sudah cukup jauh. Sempadan Syam ini di satu bandar namanya Tabuk. Datuk Nabi kemudiannya sampai di Tabuk pada hari ke-20. Sampai di Tabuk ni betul-betul hari Jumaat. Hari Jumaat. Noon time, waktu tengah hari rembang, di mana matahari betul duduk atas kepala. Hari Jumaat. Bila rombongan Nabi ni masuk bersama dengan Tok Wan dia, nak sampai dekat bandar Tabuk tu, dekat tepi border tu, ada ramai orang tunggu rombongan ni datang. Pasal apa? Datuk Nabi pun tak tahu jawab. Saya pun mula-mula tak tahu pasal apa jawapan dia. Jadi Datuk Nabi tengok dari jauh hai, dia kata ni orang ramai tunggu tepi jalan ni pasal apa? Biasa duk lalu kot highway ni tak ada roadblock. Kan? Dia kata JPJ ke apa, dia kata. Dia pun cek road tag unta 2018 cantik. Sampai dekat rupanya bukan JPJ, tapi satu kumpulan manusia yang kesemuanya adalah bukan orang biasa, tapi dipanggil holy men, orang-orang suci yang terdiri daripada padri Kristian. Ketua padri ni pakai salib tu, dia besar dengan tu. Dia pun tahan rombongan Abdul Muttalib. Dia kata, dia angkat tongkat dia. Oh, dia kata berhenti. Please stop. Quf ayyuhal Arab. Berhenti. Datuk Nabi pun break ABS. Free gear bagi signal 4. Dia pun tarik handbrake. Dia tanya, ya, apa yang aku boleh tolong? Ketua padri ni bagi salam kat Datuk Nabi. Dia kata shalom. Shalom ni bahasa Yahudi bermaksud assalam. Datuk Nabi jawab, waalaikumsalam. Why you stop our convoy? Dia tanya nombor 1. Awak yang hang bagi kami berhenti ni. Kata ketua padri, don't worry, we didn't mean any harm. Kami bukan nak buat apa-apa. La nuridu darran di hadhil qafilah. Dia kata, tak ada, kami tak ganggu kamu. Datuk Nabi takut juga. Kadang-kadang tengah jalan ni ada, dia panggil qatta'ut tariq, iaitu siapa? Perompak yang nak merompak barang dagangan. Selalu berlaku. Jadi dia beringat. Jadi bila dia bagi jaminan, kata padri tadi, tidak, kami tidak ada apa-apa niat yang tak elok, cuma kami nak sembang sikit. Dia kata, kamu dari mana? Where are you from? Ayyuhal Arab, min aina antum? Kata Datuk Nabi, nahnu min Arabil Makkah. Kami ni Arab Makkah.
Bila sebut nama Makkah, belakang parti itu ada 300 orang pengikut dia. Pakak bising, wah, bising. Pakak ada bersembang, ada yang berbisik, ada yang menjerit, ada yang kata, mereka ni ya. Puak ni lah yang kita tunggu. Jadi Datuk Nabi heran, mereka tunggu siapa? Kata parti itu lagi, okey, kalau kamu dari Mekah, aku nak tanya satu lagi soalan. Dia kata, okey, tanya. Kalau aku boleh jawab, aku jawab. Ada tak dalam rombongan ini satu orang budak umur 8 hingga 10 tahun? Tu dia. Is there within this caravan, within this convoy, is there any child that age between 8 to 10 years? Tu orang putih punya pasal lah. Nabi kata, Datuk Nabi kata ada. Yes, ada. Siapa dia? Bila sebut kata ada, ya, dan saya, siapa dia? Mana dia? Kata Datuk Nabi, my grandson, cucu aku. Grandson, aku punya cucu. Jadi Datuk Nabi heran juga. Dia pun tahu mana dia bawa cucu. Sebab Datuk Nabi bila dia berniaga, dia tak pernah bawa seorang pun cucu-cucu dia yang lain kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila orang tanya pasal cucu dia, dia kata ada, cucu aku ada lah. Boleh tak kami nak tengok? Can we see the child? Kami nak tengok budak ni. Jadi Datuk Nabi heran, ni awak yang beria-ria sangat ni. Dah lah tu, yang nak tengok cucu dia ni bukan orang Mekah. Orang yang duduknya 3,000 km daripada Mekah. Apa yang excited sangat? Dah tu bukan orang biasa, ketua padri pula. Jadi persoalan-persoalan ni singgah di pemikiran Datuk Nabi. Ada cucu aku ada. Yes, kamu boleh tengok cucu aku. Unta nombor 3 dari depan. Depan sekali Datuk Nabi, nombor 2 pengawal peribadi dia, nombor 3 dari depan unta Nabi. Hang tengok unta number plate dia KCC 2829. Tuan-tuan jangan tikam, tu bukan nombor ekor, tu number plate kereta saya. Depa pun carilah unta nombor 3 dari depan, jumpa besar unta tu. Datuk Nabi beli kat dia. Khas untuk tunggangan Nabi. Kalau lah ni mungkin kereta jenis Mercedes lah kot, no? Mercedes Benz S320 hak baru. Hak mata dia julin tu. Bila dia kona ke kanan, mata dia tengok belah kanan tu. Lampu dia. Saya panggil mata julin. Lah tu. Tak mahal, baru koyak plastik 345,000 sebelum GST. Campak GST mampu. Tuan-tuan, bapak-bapak dan ibu, bila mereka pergi kat unta tu, di atas unta tu ada tempat orang, tempat penumpang dia, yang ditutup dengan kain. Dia pun selak kain tu, pasal Nabi mesti ada dalam tu. Kalau dia ada, bila selak-selak, tengok-tengok Nabi tak ada. Jadi geng-geng padri ni tanya balik kat Datuk Nabi, dia kata tak ada pun. Kami buka dah tempat duduk dia pergi mana? Datuk Nabi pun tak tahu. Dia Nabi ni bila unta ni berhenti, bila lama sangat berhenti, orang duk interview Tok Wan dia, aircon tak sejuk. Bila aircon tak sejuk, panas, Nabi turun lah. Turun-turun di sebelah tu, dia tengok, di kampung ni ada R&R, tempat rehat, lay-by, lay-by stop pit dia panggil, tempat hentian sebelah untuk unta berhenti ketika mana unta dah letih waktu senja. Dalam tempat berhenti itu ada taman kecil. Dalam taman kecil itu ada satu pokok tinggi naik ke atas. Pokok ni pelik, dia tak ada dahan, dia tak ada ranting, tegak. Semua daun dia besar-besar. Dan yang paling pelik sekali, semua daun dia dah luruh, dah jatuh ke bawah, kecuali daun yang terakhir. Daun yang terakhir ni punya besar duduk di atas tu, dia meneduhkan di bahagian pangkai pokok ni.
Jadi Nabi duk main bawah batang pokok tu, lain kali letih lah kan, tengah padang pasir panas, tengah hari pula, waktu rembang pula, maka Nabi letih, Nabi duduk bawah pokok tu. Bila Nabi duduk, Nabi sandar badan dia dekat batang pokok tadi. Bila sandar je badan kat batang pokok, apa jadi? Daun yang akhir tadi jatuh, macam petik switch tu. Macam kita lah petik switch lampu, pak, lampu menyala. Macam tu lah lebih kurang, automatik. Daun tu macam tunggu Nabi mai. Daun tu kenai Nabi, pokok tu pun kenai Nabi. Tu nak habang hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tu dia berapa tahun? 8 tahun. Cung, daun tu luruh. Bila luruh ni, Nabi nampak bayang dia kuih besar. Nabi tengok-tengok, Allah dekat lah sampai kena kepala dia. Nabi sambak dengan tangan kanan. Bila dia sambak dengan tangan kanan, padri hak tengok dari jauh tadi, hak 300 orang tadi, pakat serbu Nabi. Tu dia. Apa jadi bila dia serbu Nabi? Nabi takut lah. Oh, dia kata, apa hai pula buat ni serbu aku. Dia pun cepat-cepat larikan diri dia menuju kepada datuk dia. Tok Wan dia pun tengok puak Kristian ni pakat serbu cucu dia, dia pun pergi dekat cucu dia, serbu balik, peluk Nabi sebelum sempat dipegang oleh orang-orang Kristian yang 300 orang tadi. Dia pun bawa kelak pedang. Ni nampak pedang ni, siapa dekat aku pancung. Nak tanya tuan-tuan, biasa dengar tak cerita ni? Biasa tak? Tu saya kata, siapa tak main malam ni rugi gila. Orang gila tak rugi tak tu. Sebab tu bila orang buat pengajian di masjid, main mesti ada cerita baru. Tambah ni akhir zaman ni tuan-tuan, macam-macam cerita yang keluar. Dan memang banyak fakta yang makin Allah tak ada buka. Allah sedang buka hijab dia di akhir zaman ni, sehingga pada masa Imam Mahdi muncul besok ni, tak ada apa pun yang dirahsiakan daripada umat Islam yang menjadi rahsia lagi. Semua umat Islam dah tahu. Ini janji Allah pada kita. Dan itulah syarat kemenangan yang kita kena ikut. Tidak, kita tak menang. Lepas tu kena menuntut ilmu. Majlis ilmu kena ramai. Saya sedih dengan tuan-tuan, berapa kali saya main, jemaah duk banyak ni, mana pergi yang lain tuan-tuan? Tuan-tuan main, anak tak bawa, bini tak bawa. Kalau ada yang bawa bini, bawa anak pun tak ramai. Mana pergi anak-anak kita? Tak ada alasan tuan-tuan, tak ada alasan. Anak kami duk